Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Allah panjangkan umur kita sehingga kita dapat menikmati keberkatan bulan Rejab, seterusnya dalam bulan Syaban, dan kita tinggal beberapa hari lagi akan menemui bulan yang paling istimewa, paling agung, iaitu bulan Ramadan. Jadi oleh kerana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang paling agung dalam setiap tahun, maka setiap orang yang bijaksana sudah tentulah akan membuat persiapan yang sebaik-baiknya untuk menyambut bulan Ramadan yang sangat agung ini. Macam kita lah, kalau kita yang di Pertuan Agong datang rumah kita, tentulah kita buat persiapan yang sangat-sangat rapi. Ini bukan setakat yang di Pertuan Agong, lebih agung daripada yang di Pertuan Agong lagi. Jadi sebab itu, bagi orang yang pintar, orang yang cerdik, dia akan berusaha sedaya upaya membuat persiapan yang sebaik-baiknya untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita terdiri daripada 3 bahagian. Pertama, bahagian jismani. Yang kedua, bahagian akli. Yang ketiga, bahagian rohani. Jadi ketiga-tiga bahagian dalam diri kita ini seharusnya kita membuat persiapan yang sebaik-baiknya. Bahagian jismani, kita usaha supaya jaga kesihatan kita, supaya kita dapat menyambut kedatangan Ramadan, dapat beramal dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebab al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sihat akan lahir daripada badan yang sihat. Kalau badan tak sihat, asyik sakit saja, susahlah kita nak beribadat pada bulan Ramadan. Jadi jagalah diri kita, ambillah vaksin supaya kita selamat, insya-Allah. Yang kedua, kita penuhilah akal kita dengan ilmu pengetahuan yang sebanyak mungkin untuk kita mengenali apa-apa kelebihan yang Allah anugerahkan di bulan Ramadan ini, dan bagaimana kita dapat menggarap sebanyak mungkin keberkatan bulan Ramadan ini. Jadi kita perlu mencari sebanyak mungkin ilmu, khususnya berhubung dengan keistimewaan Ramadan, berhubung dengan kesempurnaan puasa, insya-Allah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ialah rohani kita, jiwa kita. Mestilah kita mempersiapkan rohani kita untuk menyambut kedatangan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Sebab itu dalam sepatah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira hatinya, imannya, takwanya, berasa sangat-sangat gembira untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan ini, maka Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Kerana apa? Kerana orang yang gembira nak sambut Ramadan, inilah orang yang akan berusaha menggarap sebanyak mungkin, seluas mungkin peluang-peluang yang Allah Ta'ala sediakan untuk anugerah pada kita pada bulan Ramadan. Jadi ketiga-tiga persiapan ini perlulah kita usahakan sebelum kedatangan bulan Ramadan. Jadi untuk yang pertama tu, saya tak payah hurailah, pandai-pandailah mencari suplemen untuk sihat. Yang kedua, ini yang kita perlu mencari ilmu untuk kita penuhi akal kita dengan ilmu berhubung dengan keistimewaan Ramadan. Jadi untuk ini, baginda Rasulullah SAW meninggalkan untuk kita banyak hadis-hadis untuk jadi panduan kita. Ya, sekaligus kita mengenali apa itu Ramadan, dan kita juga ditunjukkan apa-apa yang patut kita lakukan di dalam sepanjang bulan Ramadan ini. Saya akan bawa beberapa hadis lah ya.
Yang pertama sekali, baginda Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Al-Baihaqi daripada Jabir radhiyallahu an. Sabda baginda, atakum Ramadan, telah datang kepada kamu. Dia sebut telah datang, padahal akan datang. Tetapi bila sebut telah tu maknanya macam dalam suatu kepastian. Atau akan datang pada kamu bulan Ramadan, yaghsyakumullahu fih. Allah akan liputi kamu di dalamnya. Diliputi dengan apa? Barakah. Maksudnya Allah Ta'ala akan turunkan berkat sampai meliputi kita. Kalau sikit tu kita boleh tahan dengan tangan, banyak sikit tahan dengan baldi. Tapi kalau terlalu banyak, kita tenggelam di dalam berkat di bulan Ramadan ini. Bayangkan, kalau berkat turun sampai kita tenggelam dalam berkat, andainya kita tidak garap, tidak usahakan, tak cerdiklah kita. Kerugian besarlah pada kita. Yaghsyakumullah fihi barakah fayanzil ar-rahmah. Pertama, berkat meliputi kita. Yang kedua, rahmat akan melimpah-limpah ruah turun kepada kita. Yang mana rahmat ini adalah modal terbesar untuk kita masuk syurga, insya-Allah. Sebab Rasulullah kata, kamu tidak boleh masuk syurga dengan amalan kamu. Sebab amalan kamu tak seberapa banyak. Sedangkan syurga terlalu mahal harganya. Jadi amalan kamu itu hanya layak untuk membuka jalan untuk mendapat rahmat Allah. Puasa kamu, sembahyang kamu, zikir kamu, ibadat kamu, pembuka jalan untuk mendapat rahmat Allah. Sebagai bukti kamu patuh dan taat pada Allah. Tetapi untuk mendapat syurga, kamu memerlukan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka Allah isytiharkan melalui baginda Rasulullah SAW, Allah akan lempah, curahkan sebanyak mungkin rahmat pada bulan Ramadan. Kemudian wa yahuttu al-khataya, Allah Ta'ala akan ampunkan segala kesalahan. Jadi maknanya kita ni manusia tidak sunyi daripada salah dan silap. Allah isytiharkan, Allah akan ampunkan segala kesalahan. Sebab itulah dalam hadis yang lain, siapa yang Allah Ta'ala beri peluang dia bertemu bulan Ramadan, dia masuk bulan Ramadan sehingga habis bulan Ramadan, tapi dia masih berdosa, itu pertanda dia orang yang tidak mendapat kebahagiaan. Apa maknanya? Terbalik daripada bahagia, celaka lah. Itu pertanda orang yang akan mendapat kecelakaan andainya dia tidak mengambil peluang untuk membersihkan dirinya daripada segala dosa di bulan Ramadan. Sebab itu di akhir Ramadan kita Aid Al-Fitri. Apa maksud Aid? Kembali. Apa itu fitri? Fitrah. Kita kembali kepada fitrah. Maknanya kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih dari dosa, dari noda, dari segala kesalahan. Jadi pada bulan Ramadan kita bersihkan semua dosa itu. Di akhir bulan Ramadan kita isytiharkan, kita kembali kepada fitrah. Jadi sebab itu bulan Ramadan ni minta ampun banyak-banyak, minta bertaubat banyak-banyak untuk membersihkan dosa kita. Seterusnya, wa yastajibu fihi du'a. Allah Ta'ala akan mustajabkan pada bulan Ramadan ini segala doa, segala permintaan. Satu lagi, minta ni satu hal. Yang kedua, apa yang kita minta itu pun satu hal. Kita yang orang pintar, dia minta benda yang baik-baik. Janganlah minta nak baju baru saja, nak rezeki sedap-sedap saja. Tapi yang lebih penting kita minta taufik, minta hidayat, minta Allah bantu kita untuk memanfaatkan segala anugerah Allah kepada kita untuk kita gunakan demi mencari keridaan, kasih sayang Allah pada bulan Ramadan. Banyak-banyakkan doa. Sebab itu kita diajar kalau kita bertemu dengan malam yang terpenting, iaitu Lailatul Qadar, kita doa, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau sangat-sangat memberi keampunan.
Afuun ni bukan setakat memberi keampunan. Dia menghapuskan segala bukti-bukti kesalahan kita. Itu. Karimun, sangat pemurah. Maka ampunilah kami. Hapuskanlah segala dosa kami. Hapuskanlah segala bukti-bukti yang boleh menjadi syahid, menjadi saksi di akhirat esok di atas kesalahan kami. Ya, fa'fu anna, ampunilah kami. Jadi banyakkan doa. Wa yanzur fihi ila tanafusikum fil khair. Allah Ta'ala akan melihat pada bulan Ramadan ini sejauh mana kamu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kita kalau dekat Ramadan kita buat pertandingan, baca Quran. Kalau dalam sukan pertandingan bola sepak, itu bukan Ramadan lah, biasalah. Jadi dalam hidup ni kita banyak berlomba-lomba untuk mencapai sesuatu matlamat kita. Jadi dalam bulan Ramadan ni Allah nak tengok siapa di kalangan hamba dia yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan pada bulan Ramadan. Jadi sebab itu kita kena rancang, kena susun apa benda yang kita nak buat sepanjang bulan Ramadan ini supaya kita tidak terlepas. Seterusnya, wa yubahi bikum malaikatahu. Allah Ta'ala akan berbangga dengan kamu. Allah akan sebut nama-nama kamu di kalangan siapa? Malaikatahu, di kalangan para malaikatnya. Para malaikat ni hadirin hadirat sekalian, mempunyai bilangan yang jauh lebih berpuluh-puluh kali ganda daripada bilangan manusia. Sebab itu baginda kata malaikat ni bilangan dia 80%, 90% lebih ramai daripada bilangan manusia. 9% setan, iblis dan sebagainya, 1% saja manusia. Malaikat 90%. Jadi Allah berbangga menyebut nama orang yang berlomba-lomba mencari anugerah Allah, mencari keberkatan Allah di bulan Ramadan ini di kalangan para malaikatnya. Sebab itu bila kita meninggal dunia, dibawa, diangkat roh kita ke atas, malaikat dah kenal kita. Sebab apa? Dia sudah dengar nama kita dihebahkan, ditonjolkan oleh Allah SWT di dalam bulan Ramadan khasnya dan di dalam amalan-amalan kita pada masa-masa yang lain. Itu. Seterusnya, fa'inna syaqiyya, Rasulullah kata, sesungguhnya orang yang celaka, orang yang tidak bernasib baik, man hurrima fihi rahmatullah. Siapa yang Allah haramkan pada bulan Ramadan ini dari mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi maknanya, kenapa dia diharamkan daripada dapat rahmat? Kerana dia tidak menggunakan peluang pada bulan Ramadan ini untuk mencari rahmat. Satu lagi dalam hadis yang lain, Rasulullah sebut ada 4 jenis orang yang Allah Ta'ala tidak akan terima amalan dia bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang derhaka pada ibu bapa. Ini ingat ya, ibu bapa kita ialah orang yang menjadi sebab lahirnya kita dunia, insan yang bersusah payah membesarkan kita. Tapi bila kita dah dewasa, dah berpangkat, berkedudukan, kadang-kadang ada yang mengabaikan ibu bapa. Yang lebih teruk, menderhakai ibu bapa. Sebab itu hendaklah kita menjadi anak-anak soleh, anak solehah yang khususnya untuk nak sambut Ramadan ni, balik ke rumah kalau boleh lah. Ini PKP ni tak tahulah. Kalau paling-paling pun kita telefon, buat video call, kita minta maaf pada ibu bapa, dapatkan keredaan dan kasih sayang ibu bapa supaya kita masuk Ramadan tidak tersekat daripada mendapat ganjaran, daripada terima pahala. Satu. Yang kedua, orang yang suka putus silaturahim. Bulan Ramadan nak masuk ni, awas. Kalau kita masih ada lagi orang yang kita putus silaturahim, cepat-cepat kita hubungi dia. Sekarang ni senang, nak hubung silaturahim ni, pakai tok-tek melalui WhatsApp pun boleh, ataupun kita call, ataupun sebagainya. Tapi yang penting kita ada niat untuk nak menghubungkan silaturahim. Orang memutuskan silaturahim, Allah tak terima. Dan yang ketiga, orang yang kekal minum arak, menjadi mudminul khamr, penagih arak, wal iyazubillah. Dan yang keempat ialah orang yang berzina. Ini 4 jenis orang ni, di antaranya orang yang dikatakan kalau dia tak bertaubat,
dia masuk Ramadan, keluar Ramadan dalam keadaan mendapat kecelakaan. Sabda Rasulullah daripada Anas radhiyallahu an, 5 perkara yang akan merosakkan pahala puasa. Pertama, bercakap bohong. Yang kedua, ghibah. Ghibah ni sekarang dia kata membawang lah, mengumpat. Yang ketiga, namimah, mengadu domba, menjadi mulut celupa, bergandu domba. Yang keempat, al-yamin al-ghamus, sumpahan palsu. Dan yang kelima, melihat dengan penuh syahwat, dengan hawa nafsu. Jadi sebab itu kena tundukkan pandangan daripada benda-benda yang boleh merosakkan, boleh menaikkan nafsu. Akhir sekali Rasul kata, kam min saim laisa min saumi illa al-jum'ah. Berapa ramai orang yang puasa tidak dapat apa-apa daripada puasanya, tak dapat pahala, tak dapat rahmat, tak dapat keberkatan. Yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Kenapa? Kerana dia tidak jaga daripada apa-apa yang kita sebut tadi, yang menyebabkan terbatalnya pahala puasa. Puasa tak batal, tapi pahala puasa tak ada. Jadi saya rasa panjang lebar dah tu. Mudah-mudahan menjadi peringatan lah untuk kita menyambut kedatangan Ramadan dengan ilmu yang cukup, dengan semangat yang kuat, dengan badan yang sihat. InsyaAllah kita masuk Ramadan dengan dosa, kita keluar Ramadan dengan Aidil Fitri, kembali kepada fitrah semula, jadi suci bersih dari dosa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.